Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita lihat pada ayat ke-21 di mana Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين. Sadaqallahul Azim. Pada ayat yang ke-21 ini adalah kesinambungan daripada ayat sebelum, ayat 20. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa fakihatin, yakni pelbagai jenis buah-buahan. Mimma yatakhayyarun, daripada apa yang mereka inginkan. Jadi masih lagi berkaitan dengan syurga yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang telah kita ketahui di sudah akidah Islam, syurga itu makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kehidupan pada syurga, sehingga barang siapa yang berada dalam syurga, hidup dia bersama syurga itu. Seperti mana contoh kita hidup dengan nyawa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada syurga kehidup dengan kehidupan syurga itu sendiri. Bila dia hidup bersama kehidupan syurga, maknanya apa yang diinginkan maka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun begitu, dia sudah aqidatul Islam juga mengajar kita apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syurga bukan menunjukkan dia adalah yang terkini yang akan disiapkan oleh Allah, tetapi di sisi Allah telah disiapkan. Itu yang perlu kita ketahui. Yakni di sudah akidah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan rezeki di dunia, rezeki di akhirat. Jadi bagi ahli syurga diberi rezeki dengan makan minumnya, dengan mahligainya dan berbagai nikmat-nikmat yang lain. Dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi Allah itu semua telah diciptakan, disiapkan dan telah disediakan. Dan jangan kita beranggapan bahawasanya seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah buat, tidak pernah cipta sehinggalah kita mahu barulah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara itu bertentangan di sudah akidah. Disebabkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah qadim. Maknanya qadim di sini kembali pada sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak yang mana kehendaknya itu mengikut daripada apa yang dikehendaki oleh hamba tanpa melalui kehendak dia kembali. Maksudnya apa? Seolah-olah zero, kosong. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu walaupun yang ada dalam syurga. Dia nak apa? Dia nak makan apa? Lalu seolah-olah zero, tidak pernah dikehendaki oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan atas kehendak hamba. Itu bertentangan di sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Bahkan apa yang dikendaki oleh si hamba, dia mahu makan itu, makan ini, buah-buahan begini, buah-buahan itu, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hambanya ini nak minta apa. Sebelum dia minta, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahuinya. Dan di sudut akidah juga bahawasanya apa yang diinginkan oleh seseorang hamba, itu juga yang diwujudkan oleh Allah. Kerana mustahil, walaupun di dalam syurga seseorang ahli syurga inginkan sesuatu tanpa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu juga bertentangan di sudut akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi maksudnya, kesimpulannya di sini, apa yang dikendaki, apa yang dimahukan, apa yang diinginkan oleh ahli syurga, semua ada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu sifat alimnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat pada zat, sifat zat. Jadi tidak terikat maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya atas perkara kehidupan dunia. Kehidupan di akhirat seperti mana dalam syurga, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahuinya. Tapi dia berkuasa untuk menciptakan apa-apa yang dikehendaki oleh hamba. Tidak diketahui juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki. Jadi rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala beri di dunia sampai ke akhirat. Bukan sekadar di dunia, di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah dia tidak merancang, dia tidak berkehendak, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan bagi hamba itu merancang, berkehendak, bercita-cita mahu ke apa. Di sisi Allah tidak ada. Jadi kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak. Apa yang diinginkan, apa yang dimahukan oleh ahli syurga, semua atas kehendak Allah dan telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam tasawuf, bila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nikmat-nikmat syurga, tidak lain agar seseorang itu berusaha untuk mendapatkannya dan jangan menunggu-nunggu. Apa maksudnya di sini? Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah", maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka carilah kurniaan Allah. Kurniaan di sini bukannya tidak ataupun belum dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kurniaan Allah telah disiapkan, lalu pergi cari. Seperti mana contoh Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kita, kulu washrabu, makan dan minumlah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan perintah makan dan minum melainkan sebelum itu telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan rezeki di sudut makanan, rezeki di sudut apa yang nak diminumnya. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala suruh makan, suruh minum sedangkan dia belum menciptakan makanan dan minuman. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kita solat, dia tidak akan perintah mereka memang kita mampu untuk solat. Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kita bertibaranlah kamu cari rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak akan perintah mereka kemampuan atau manusia untuk bertibaran. Bahkan kemampuan manusia ini jauh lebih hebat daripada haiwan-haiwan yang bertibaran. Mana terlebih dahulu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala kemampuan bagi manusia. Kerana itulah dalam Quran cerita manusia lah yang paling unggul, paling banyak sekali. Cerita jin ada tapi tak terlalu banyak. Cerita malaikat pun ada, tidak banyak. Yang paling banyak adalah cerita manusia. Ini menunjukkan Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling utama adalah untuk manusia. Cerita dunia akhirat itu adalah untuk manusia. Bahkan akidah juga mesti usulnya melalui kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana contoh, setajam mana mata kita dapat melihat satu-satu objek waktu siang hari, waktu ada cahaya lampu. Tetapi apabila sahaja wujud kegelapan, tutup lampu. Bahkan pada waktu malam, walaupun mata kita ni tajam, tapi kita dah tak mampu untuk melihat. Sehinggalah ada sesuatu yang membantu, seperti mana cahaya ni membantu kita. Walaupun gitu, mata tetap mata, tak berubah. Mata kita bukan macam mata kucing.
Siang hari mata dia itu tajam, malam hari mata dia bulat. Mana dia boleh nampak pada waktu malam, mata kita tak begitu. Mana menunjukkan bahawa itulah yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hikmah, seperti mana akal. Manusia mempunyai akal yang sangat tajam. Tetapi kalau sekiranya tidak disuluh dengan cahayanya Quran, cahayanya sunnati Rasulullah SAW, dia tidak akan dapat petunjuk juga. Walaupun akal manusia itu tajam, manusia boleh berhujah, berbicara, memahami. Tetapi kalau tidak dibimbing dengan dua cahaya ini, Quran dan juga hadis baginda Rasulullah sunnah, maka dia tidak akan dapat pergi pada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, itu menunjukkan pada nikmat syurga yang luas yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekal selama-lamanya. Kekal di sini bukan sesuatu yang boleh digambarkan dengan akal, itu dia sudah akidah. Kekal itu. Ada di antara manusia dia menggambarkan kekalnya ahli syurga dalam syurga dengan akal dia. Bila saja dia menggambarkannya, maka dia membentuklah beberapa soalan. Antaranya, kalau kekal lama dalam tu, berkedut-kedut agaknya manusia dalam tu. Sebab kita di atas dunia sampai satu peringkat usia, berkedut-kedut wajah kita, tangan kita. Lalu kalau dalam syurga mungkin lebih lagi ke begitu. Mungkin lebih lagi dah keadaannya. Lalu kata ulama akidah dari sunnah wal jamaah, apabila berbicara dengan hal ehwal akhirat, dia tidak akan mampu dicerna dengan akal selagi mana kita di atas dunia. Tapi bila saja akal ni telah berada dalam syurga, lalu kita lihat apa yang pernah kita gambarkan, yang kita tanyakan, itu semua tidak tergambar sama sekali di dalam syurga itu. Tidak ada. Sebab syurga keadaan yang sungguh luar biasa. Seperti mana contoh kalau disebutkan seorang laki-laki dapat 100 bidadari, tentu dikatakan ramainya. Tetapi kalau sekiranya dikatakan hidup selama-lamanya, selama-lamanya itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi 100 bidadari, bukan sekaligus. Selama-lama tu sendiri, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala bagi berperingkat. Seperti mana contoh atas dunia, selama mana dia hidup dah 60 tahun, isteri dia ada 4 contoh. Sebab laki-laki boleh isteri 60 tahun. Tapi kalau dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala isteri 100, tapi hidup selama-lamanya, barulah kita lihat, maka jumlah tu bukan satu jumlah yang besar. Kalau contoh sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala bagilah isteri atas dunia setiap setahun seorang, mana kita hidup 60 tahun 60 orang. Lalu dikatakan ramainya isteri sebab setiap tahun seorang. Tapi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya bidadari baru 100 orang. Baru kita tahu, betul kalau macam tu bukan ramai sangat. Sebagian ulama menyatakan bahawasanya seorang laki-laki dalam syurga mendapat 12,100 isteri. Lalu bila disebut 12,100 orang isteri dalam syurga, terlalu banyak jumlahnya. Tapi cuba kalau dihitung, dikira, kalau dah dia dah hidup dalamnya syurga dah 100,000 tahun dah. Setiap tahun seorang, setiap tahun seorang. Contohlah, kalau sekiranya 100,000 isteri, kalau sekiranya 100,000 tahun, kalau setiap tahun itu satu orang isteri, mana 100,000 isteri, ikut pada 100,000 tahun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri sampai 12,100. 100 kita tolak kerana itu bidadari dalam syurga. 12,000 itu semua isteri di atas dunia, perempuan dunia. Tolak seorang isteri kita yang kekal. Yang lain-lain itu madu dia lah. Maknanya 12,099 tak masuk isteri kita ni. Yang lain-lain tu semua madu dia lah. Cuma yang 12,000 tu tolak dia seorang, itu semua perempuan-perempuan dunia. 100 isteri saja adalah iddah dari syurga.
Tetapi hendaklah kita tahu, walaupun satu jumlah yang besar, tapi di antara semua isteri-isteri, walaupun isteri dunia tak pernah melihat antara satu sama lain. Itu dah menunjukkan cukup memadai memahami dengan jumlah isteri untuk kita mengetahui hakikat syurga memang tak boleh digambarkan. Kalau kita gambarkan, kalau orang tu ada isteri 4 orang pun susahnya nak melayannya. Bahkan seorang pun tak lepas dilayannya. Lalu kalau 12,000 lebih dalam syurga, macam mana agaknya pembahagian hari itu? Jadi mesti dia bertanya 12,000 boleh ke dalam masa satu hari boleh pergi semua jumpa isteri dia? Tak sempat makan, tak sempat wafaqiyatin mimma yatakhayyarun. Jangan fikir makan minum, fikir isteri pun tak sudah. Jadi oleh kerana itulah ulama-ulama mengajar kita, al-kisah tentangnya syurga tidak boleh digambarkan dengan akal, hati, jiwa. Lalu ayat Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Allah dah sembunyikan. Apa yang disembunyikan oleh Allah, takdir yang rahsia. Dalam tasawuf ditanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu tapi dia rahsiakan takdir itu? Dia bagi tahu, dia tetapkan, dia cipta ada sesuatu dalam takdir tapi dia rahsiakan agar kita tak tahu. Macam syurga, macam pahala, dia bagi tahu, dia bagi pahala, dia bagi syurga, dia bagi ganjaran itu, ganjaran ini, fadilah itu, fadilah ini. Tetapi hakikat gambarannya rahsia. Hakikat itu rahsia. Lalu kata ulama kita, ulama tasawuf menjawabnya agar kita tidak berhenti daripada beramal. Kalau sekiranya setelah saja kita doa terus mustajab, maka tak berpeluang kita untuk al-ikhtiyarah, untuk sabar sehingga doa mustajab. Doa dapat, lalu tidak perlu usaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan akan untuk memustajabkan doa agar kita terus doa lagi, terus usaha lagi. Begitu juga dalam amal ibadah. Kalau sekiranya seseorang itu Allah Subhanahu wa taala mau perlihatkan seluruh pahala amalnya, lalu satu ketika bila saja dia dah nampak segala amal ibadahnya sebesar itu, sebesar ini, banyak itu, banyak ini, mungkin satu hari melemahkan dia sehingga menjadi malas untuk beribadah. Cukup saja fikir ganjaran yang telah disediakan oleh Allah, dia berhenti mungkin. Cukup tunggu mati juga. Dan Allah Subhanahu wa taala tak memperlihatkan kepada kita. Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan begitu juga walahmi tayrin, bahasa lughah yang fasih. Maksudnya secara zahir ayat adalah dagingnya burung. Lahmi daging, tayrin burung. Hanya kata ulama-ulama kita jangan dikaitkan seperti mana burung-burung di atas dunia. Tidak ada kaitan. Sebab burung di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa dan tidak boleh digambarkan selagi mana kita belum masuk syurga. Sebab dalam kitab Sahih Muslim sebenarnya cerita mungkin tentang burung dalam syurga, sangat cantik. Seperti mana kita lihat burung merak tu. Burung merak tu dah cantik dah. Bila dia buka sayap dia ke, dah sangat cantik. Tapi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala burung tersebut jauh lebih cantik. Tak tergambar, cuma dikatakan cantik. Lalu apabila saja ahli syurga melihatnya, sebab ahli syurga nafsu dia sangat besar, tapi semua nafsu dia Allah halalkan. Dia nak makan apa? Makan puas-puas. Dia nak minta apa? Minta, jangan berhenti minta. Itu kan nafsu yang besar. Tidak ada masalah apabila seseorang berada dalam syurga. Minta. Lalu bila saja dia tengok burung, lalu kata Rasulullah tergambar baginya, kalau burung ini dipanggang sedap agaknya. Terus burung itu terbang di hadapannya sehingga setengah daripada tubuh badannya telah dipanggang. Makan dia. Bila selesai saja dia makan, setengah lagi pergi terbang balik. Boleh gambarkan ke burung itu? Mana nak ada? Kalau hari ini kalau diceritakan hadis begitu, ada orang yang baru belajar agama, lalu dia akan tanya, tak sembelih dulu kena makan? Macam mana boleh tukar pula?
Macam mana nak fikir? Dia baru belajar agama. Macam kita lah kalau baru melangkah belajar aqidatul Islam, nak kenal kekuasaan Allah pakai akal dulu. Macam mana? Macam mana? Seperti mana contoh? Kalau sekiranya ayam keluar daripada telur, jadi masuk akal lah. Ayam keluar daripada telur, betul ke? Betul. Kalau ayam tu keluar daripada batu, oh tu mustahil. Ayam keluar daripada batu tu mustahil. Ayam keluar daripada telur, tak mustahil, memang betul. Tetapi hendaklah kita ketahui, kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki memperlihatkan apa yang Dia kehendaki, Dia nak perlihatkan kekuasaannya, boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan ayam daripada batu. Seperti mana pada zaman Nabi Saleh, salah satu mukjizat Nabi Saleh adalah unta keluar daripada batu. Unta besar tu, mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dari sudut aqidatul Islam, ayam keluar daripada batu ke, ayam keluar daripada telur ke, atas kekuasaan Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Mudah saja. Jadi jangan difikir dengan akal kita. Apabila Allah kaitkan kekuasaannya, mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana contoh Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki atas alam ni seluruh nampaknya. Seluruh manusia telah ditetapkan rezekinya sampai mati, sehingga bila rezeki dia memang dah tak ada, Allah tak tetapkan, mati dah dia. Itu hadis dari kitab Sunan Imam Ibn Abu Dawud. Sehingga dulu-dulu ada seorang wali, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku dapat ibadah ni. Bak makan, bak minum, aku tak mau fikir, aku tak mau cari, kau bagilah kat aku. Ni doa wali ni. Dia nak ibadah siang malam pagi petang. Bak makan minum, bak cari makan minum, nak makan apa, minum apa, dia serah ke Allah. Dia nak ibadah ni. Ini macam cerita Maryam. Maryam tidak pernah minta makan dan minum dengan cara itu, Allah yang bagi kat dia. Dia ibadah, tengok-tengok ada makanan sampai depan dia. Dia tak minta dengan Allah, tapi ada wali yang minta. Ya Allah, bagilah aku makan, bagi aku minum. Cuma aku nak ibadah je, aku tak mau cari itu semua. Wali ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menguji wali ini sehingga dia dituduh mencuri sesuatu. Ditangkap, masuk penjara. Bila masuk penjara, memang makan free. Tak perlu cari, tak perlu kerja, ibadah saja dalam penjara tu. Bab makan minum, tunggu dia akan sampai kat dia. Baru dia terfikir. Begitulah kaedahnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila memustajabkan doa. Tak terfikir, tak tergambar begitu keadaan Allah dalam beri rezeki pada hamba dia. Itu saja kita berani-berani doa begitu. Last sekali betul nak makan free, tapi tempatnya tak molek lah. Macam cerita ini, cerita wali, bukan cerita orang awam biasa. Tairin di sini sebagian lagi kata ulama-ulama, bukan adanya burung seperti yang kita lihat di atas dunia ini. Bahkan katanya ulama-ulama kita, burung ini adalah burung yang berterbangan sehingga mengingat mereka di pohon-pohon dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada riwayat yang lain, burung-burung ini bukan satu jenis burung yang kecil-kecil, tapi semua yang besar-besar, agar apabila ahli syurga melihatnya, makan dan seluruhnya. Seperti mana contoh kita di atas dunia, burung itu sebesar unta, makan seorang-seorang, kita tidak akan dapat berjaya menghabiskannya. Tapi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sebesar mana pun burung tu, dia akan makan habis. Apa maksudnya di sini? Itu salah satu daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tak terhingga. Sebab nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berterusan sehingga hamba itu tak tahu nak minta apa lagi. Itu dalam syurga. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala kata minta lagi, kita pun minta, dapat. Allah Subhanahu Wa Taala tanya lagi, apa yang kamu mau minta? Minta lagi, dapat. Sampai berikan Allah kata minta lah, apa lagi nak? Tak tahu nak minta apa dah. Bila tak tahu apa lagi yang kita nak minta, akhirnya kita pergi jumpa dah ulama-ulama kita yang kita kenal.
ulama tu dah beritahu, minta lah sekian-sekian. Oh, ada lagi yang boleh kita minta. Mimma yashtahun, itu kembali pada syahwat dia tadi. Itulah keinginan dia. Terpulang dia nak makan daging apa sekalipun, jenis-jenis burung yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri atas apa yang dia mahu. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tentang keadaan hidup syurga. Apa yang kita lihat menyenangkan, itu qurratu a'yun, menyenangkan pandangan kita. Dalam syurga tidak ada sesuatu yang kita lihat sehingga bertanya-tanya, mengapa macam ni? Lah, kenapa jadi macam ni? Tak ada. Semua menyenangkan pandangan. Itu mata yang melihat. Kemudian hidung yang menghidu. Sangat menyenangkan lagi sebab syurga Allah terlalu harum. Sehingga haruman itu kalau dah terhidu oleh ahli syurga, oleh ahli dunia, mati kerana keharumannya. Ada kita dengar orang tu mati, kenapa dia mati? Oh, dia terbau-bau yang harum lalu mati dia. Mana nak ada? Terlalu harum, kata Rasulullah SAW. Bahkan peluh yang keluar daripada tubuh seorang ahli syurga pun harum ke semerbak kasturi. Itu hidung yang bau. Kemudian telinga yang mendengarnya semua dalam keadaan indah yang menyenangkan apa yang dia dengar. Bahkan Quran akan dibaca lagi dalam syurga. Satu ayat demi satu ayat, satu surah ke satu surah. Sebab ayat atas dunia ni Quran yang kita baca, tapi kita tak nampak apa yang kita baca pada hakikat yang dicipta oleh Allah. Seperti mana sekarang ni kita cerita tentang syurga, kita hanya boleh bercerita, menafsirkannya, menterjemahkannya, tetapi hakikatnya kita tidak mengetahui. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam syurga pun, la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Ada satu yang dia dengar, ada satu yang dia tak dengar. Lalu apa yang dia dengar pun kita tak boleh nak menggambarkan. Telinga ni akan mendengar bacaan Quran yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telinga ini akan mendengar bacaan kitab Taurat yang dibaca oleh Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wasallam, kitab Injil, kitab Zabur, Nabi Daud. Telinga kita akan mendengar bacaan itu. Terus sangat merdu, sehingga kita tidak pernah mendengar kemerduan bacaan kitab-kitab itu di atas dunia. Tidak ada. Sebab Quran akan dibaca oleh baginda Rasulullah, sangat merdu bacaannya, tak boleh digambarkan. Tapi telinga bila mendengarnya, oh, sangat menyenangkan. Lalu kata Rasulullah, yang lain lagi yang menyenangkan adalah daging yang dimakan oleh ahli syurga. Ini salah satu daging adalah daging burung, tapi sebenarnya ada daging yang lain lagi. Sehingga dalam hadis yang lain kata Rasulullah, dalam syurga ada daging lembu. Nabi kata, makanlah kamu akan lembu kerana lembu berasal dari syurga. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, kamu akan makannya daging lembu, yang mana lembu itu adalah daripada lembu yang meragut rumput-rumput dalam syurga. Lalu lazat akan dagingnya. Lazat maksudnya bila kita makan, bukan sekadar rasa sedap, menyenangkannya. Tidak seperti mana ada dalam di atas dunia ni, kita makan tom yum sedap, lepas tu pedih perutnya. Dan sekali pergi tandas. Ini contohlah. Tapi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, apabila mereka makan menyenangkan, makan lagi menyenangkan, sehingga di Rasulullah Nabi kata sesungguhnya ahli syurga makan daging burung yang apabila mereka makan menyenangkan mereka. Maknanya sesuatu yang masuk sampai ke perut ataupun apa yang mereka makan memberi ketenangan buat mereka sewaktu mereka berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kata Rasulullah, sesungguhnya burung dalam syurga memang burung yang hidup, yang terbang hidup. Maknanya juga ada rohnya. Sebab di syurga pun ada rohnya. Terbang kata Rasulullah. Apabila kamu makannya menyenangkan kamu, seolah-olah ada satu kehidupan dalam diri kamu setelah kamu memakannya. Jadi soalan, apabila ahli syurga itu makannya daging burung, adakah itu adalah sumber kehidupan dalam syurga? Jawapannya tidak. Sebab dalam syurga tidak ada orang yang akan rasa lapar, tidak ada orang yang akan sakit.
Bahkan tidak ada kaitan seseorang tu akan jadi gemuk waktu dalam syurga kerana banyak makan. Tidak ada kaitan. Itu yang luar biasa dalam syurga. Makan sebanyak-banyaknya tidak menggemukkan. Dalam keadaan begitu, bahkan barang siapa yang makan-makan sehinggalah dia akan lebih cantik gigi dia berbanding sebelum tu. Itu keadaan dalam syurga. Bahkan dalam syurga kata Rasulullah ada satu angin yang bertiup mengenai wajah laki-laki dalam syurga sehingga menyebabkan bertambah tampannya mereka. Ahli syurga itu semua kata Rasulullah tampannya seperti mana Nabi Yusuf. Bukan semua muka 100% macam muka Nabi Yusuf, tetapi Rasulullah nak kata ketampanannya begitu. Lalu apabila angin itu mengenai wajahnya laki-laki dalam syurga, maka menyebabkan bertambah tampannya mereka. Itu disebut juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cerita makan minum dan syurga juga lah, makan burung ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam syurga adanya Al-Kawthar. Al-Kawthar telaga khusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada satu video, saya tidak tahu mana ustaz itu mendapat dalil mengatakan telaga Al-Kawthar itu di Masyar katanya. Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan di Masyar itu ataupun di akhirat lah memang ada telaga, tapi namanya Haud telaga para nabi. Semua para nabi ada telaga dia. Datang umat minum, selagi itu umat dia yang mati beriman. Yang mati kafir tak dapat minum, yang murtad tak dapat minum. Lalu kata Rasulullah, maka aku pun ada telaga aku juga. Tapi ustaz tu kata telaga tu telaga Al-Kawthar. Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Kawthar telaga tu dalam syurga. Tapi saya pun tidak tahu mengapa dia menyebut di luar syurga itu ada telaga Al-Kawthar, sebab tidak ada dalil dia. Yang ada dalil telaga Al-Kawthar itu dalam syurga. Sebab Nabi kata, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan Al-Kawthar? Nabi kata Al-Kawthar adalah telaga ataupun sungai yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada aku dalam syurga. Selesailah hadisnya. Jadi di luar syurga tidak adalah telaga Al-Kawthar itu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya telaga itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada aku. Airnya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasulullah di telaga Al-Kawthar, telaga Al-Kawthar itu maksudnya sungai dalam syurga. Jangan digambarkan walaupun sebut telaga ke sungai macam atas dunia. Dan kata Rasulullah, burung-burung dalam syurga ada di Al-Kawthar itu. Jadi kita pun tak boleh nak menggambarkan burung-burung yang berada di sungai Al-Kawthar ataupun kita kata telaga Al-Kawthar. Sehingga kata Rasulullah SAW, besarnya burung itu seperti mana kita atas dunia tengok unta. Kamu bersama mana, unta bersama mana. Lalu kata Rasulullah, burung-burung dalam syurga besar macam unta tu. Maknanya menunjukkan saiznya jauh lebih besar daripada saiz kita. Itu yang saya sebut tadi, burungnya besar-besar. Menunjukkan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala pun besar-besar juga. Macam kita dah makan kambing, seekor kita panggang, makan 100 orang. Rasanya dalam jumlah 20 orang habis dah kot kambing tu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jamu kita seekornya burung dalam syurga sebesar unta, makan seorang-seorang. Boleh nama puas. Sama kambing tadi, seekor seorang-seorang pun puas. Betul kita dengar, kita buat kambing golek malam ni. Orang yang datang 2,000, kambing seekor. Kambing seekor. Kalau ke Arab tak macam tu. Pengalaman saya, kambing seekor makan 4 orang. Kita ingat tak habis. Habis. Macam tak masuk akal pula. Aku
kita ni di syurga ke? Seekor boleh habis? Boleh habis. Unta makan 10 orang je seekor, tapi bukan unta besar-besar, tapi memang dia jamu sungguh-sungguh. Cara orang sana lah. Kita jangan ikut cara orang sana, nanti botak kepala. Itu satu riwayat. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, sesungguhnya dalam syurga itu ada burung yang mempunyai bulunya, dan dalam syurga Allah itu ada burung yang mana bulunya sampai 70,000 bulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu kata Nabi, kan kita dah belajar ayat sebelum ni, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabi wa abariq wa ka'sin min ma'in, bekal-bekal untuk minum, begitu juga bekal-bekal untuk makan. Lalu kata Rasulullah, burung itu dia terbang, dia hinggap di atas pinggan-pinggan kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu burung itu pun mengibaskan akan sayapnya, makna bulu tadi 70,000. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada satu bulu itu akan keluar, iaitulah seperti mana warna-warna yang keluar. Atas dunia tak adalah benda macam tu. Ini dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi ke pinggan seorang, dia kibas-kibas dah sayap dia tu bulu tadi, maka keluarlah warna-warni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah, kesedapan pada burung itu ada pada setiap sayap-sayap dia juga. Yang kita tahu sayap tu ada bulunya, tapi kata Rasulullah, di sebalik sayap tu lah min, dagingnya yang mempunyai macam-macam rasa. 70 sayap, 70 bulu itu, satu-satu bulu dengan dengan satu rasa. Mana kalau kita makan seekornya burung, 70,000 rasa kita akan rasa. Ikan siakap 3 rasa je, ini 70,000 rasa dia. 70,000. Mungkin kalau buat 7 rasa pun boleh. Ini 70,000. Tak tergambar. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hurun 'ain, dan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu juga adanya hurun. Hurun ini adalah bidadari yang dikaitkan pada na'at ini sifat pada ain. Ain itu adalah mata dia, tapi tidak dikaitkan dibaca dengan ain. Ainun tu mata, tapi kenapa dibaca ain dari bawah, tak dibaca dengan ain? Wahurun ain, mana mengkaitkan dengan mata, tapi ain juga dikaitkan mata. Cuma mengapa tidak disebutnya ain tapi disebut ain dari bawah? Sebab mata dia tak sama seperti mana mata di atas dunia. Sebab ini matanya bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kata ulama-ulama kita, dia mempunyai beberapa maksud di sini, sehingga sebagian kata ulama-ulama bahawasanya matanya bidadari tak boleh dihakikatkan, walaupun mungkin boleh diceritakan kecantikan mata dia. Ada riwayat yang menyatakan bahawa apabila seseorang itu, maknanya suami dia lah, lihat isteri dia daripada bidadari, cukup melihat matanya, maka dia akan melihat kehidupannya dalam mata tu, macam dia berada dalam mata tu dengan keindahan tu, dalam matanya bidadari itu. Seperti mana contoh kalau kita tengok orang perempuan Lubnan, tengok mata dia, macam nak berenang-renang dalam tu, macam air laut yang jernih tu. Tak percaya, tengok pergilah Lubnan. Tapi jangan terus bagi salam, sebab mereka bukannya banyak orang Islam. Ya, jangan terus Assalamualaikum macam tu. Tengok mata sudah, lepas tu baliklah insya'. Sebagian kata ulama kita, hurun ain itu, hurun ain adalah maksudnya, hurun ain ada juga ayat baca hurun ain adalah mata seperti mana berkaca.
Satu riwayat yang lain mengatakan bahawasanya apabila seorang suami melihat bidadari tadi, dia melihat muka dia ada dalam mata tu. Cuba tengok mata isteri kita, ada tak kita dalam mata tu? Yang ada sotong, ketam, sama belacan, ada dalam mata tu? Tak ada kita. Bahkan Rasulullah kata apabila kamu melihatnya bidadari kamu di syurga, pipi dia akan kamu lihat kamu di pipinya. Apa maksudnya? Jenis kulit tu tak boleh digambarkan, matanya pun tak boleh digambarkan. Kamu akan lihat diri kamu kat mata, kat pipi, sampai dada dia kamu melihat banyak mana dia mencintai kamu, ada kat dada dia, kat jantung, kat hati dia. Kulit apa agaknya gitu. Kalau jumpa macam tu memang tak keluar bilik agaknya. Kalau atas dunia, tapi tak jumpa keluar juga datang surau. Itu cerita Rasulullah SAW, itu ceritanya. Jadi hakikatnya sebenarnya tidak boleh digambarkan, cuma beriman bahawasanya bidadari itu ka'amsalil lu'lu'il maknun, iaitu dah keadaan bidadari itu seperti mana laksana mutiara yang tersimpan. Mutiara itu putih, ada sinarannya, ada kejernihannya. Lalu kata Rasulullah SAW, ibaratnya bidadari begitu juga, bersih. Sebab kita tengok mutiara mana ada noda-noda titik-titik hitam. Lalu begitu juga keadaan bidadari yang disebut oleh Rasulullah SAW, seperti mana juga yang disebut oleh Allah, wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, makna menunjukkan keadaan bidadari itu bersih dan tidak ada sesuatu yang kotor keluar daripada diri dia. Seperti mana kata Rasulullah, Abdullah bin Abbas juga mengatakan seperti mana wanita atas dunia mengeluarkan kotoran, tapi isteri-isteri dalam syurga itu antaranya bidadari tidak ada gitu. Dan tidak ada di antara bidadari yang beranak pula, tidak ada. Ulama kita khilaf apabila dia tanya adakah seseorang itu akan mendapat anak di dalam syurga. Sebagai ulama kata kalau sekiranya kamu mahu akan anak dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pada kamu. Isteri yang mana yang kamu nak dia beranak, nanti dia beranak lalu membesarnya anak itu di depan kamu sehingga usia kamu juga. Itu usia 33 tahun dalam syurga, tinggi macam bapa kita Nabi Adam 60-70 hasta. Anak itu membesar dan keadaannya begitu. Sebagai ulama akidah ada sunnah wal jamaah katakan begitu. Sebagai ulama kata ahli syurga tidak ada keinginan untuk adanya anak kat situ. Mungkin di antara mereka adalah orang yang tidak pernah memiliki anak suatu di atas dunia. Dan perkara ini khilaf di kalangan ulama-ulama kita. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah lepas isyak nanti kita buat solat hajat. Kita khususkan untuk Nurul Ain binti Nazri, insyaAllah, dan juga hajat-hajat kita.